This is end of learning. Okay, sorry, sepatutnya di kat first ni. Okay, today our topic is frame and machine. Of course, frame and machine. The objective is student will be able to draw the free body diagram of a frame or machine and its member. B. Determine the forces acting at the joint and support of a frame or machine. Mean a force acting at the joint and support of a frame and machine. So kita ada dua objektif sajalah. In the class activities today, saya ada bagi homework ke? Tak ada kan? Ni sekolah lah, sekolah rendah, sekolah menengah, check homework, tak adalah. Kemudian kita ada reading quiz, application, analysis of frame and machine. The green one here is the main topic today. And kita ada concept quiz and group problem solving. And the last one is attention quiz. Before saya continue further on this topic, saya suka mengingatkan pelajar tahun 1 ni supaya dia fokus dengan pelajaran dia. Sebabnya sekarang ni semua apply PTPTN kan, ke mungkin ada yang tak apply PTPTN pun, mungkin dia ada dia punya plan dia sendirilah. Of course, kalau you apply PTPTN, then by the end of 4th year you dah graduate nanti, you punya pointer above first class lah, bukan above 3.5. First class saya tak pasti berapa kat Unimap ni. Kalau dulu saya di UTM, USM 3.6, 67 silap saya lah, 3.7 macam tu lah. So you can convert your PTPTN loan tu kepada beasiswa 100%. Kalau in case kalau you macam tak berapa nak hebat sangat untuk first semester, then you can carry on the second semester of the first year. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab the first year ialah the way you want to apply for scholarship. Okay, there's a lot of scholarship there, and the scholarship is depend on your first year of CGPA in which institute, whichever lah, kat mana-mana lah you institute, kat mana-mana you nak apply beasiswa, it is depend on your first year CGPA. It's not depend on your diploma or your SPA or something like that, but it is depend on your first year study CGPA. So kalau you dapat for example 3.8, 3.9, so you should able to apply for beasiswa scholarship for any company lah. Kadang-kadang ada yang private company nak bagi you beasiswa, sometimes government. So tak rugi, you study lah sungguh-sungguh untuk first year, and the second year and third year and fourth year, the momentum is coming. Okay, the momentum is coming. Okay, don't worry with that. Especially for this subject lah, for this subject yang macam lebih banyak mengira kan, apart from mathematics. So this subject a lot of calculation and something, and you need to understand the theoretical. Pada saya matematik senang, sebab matematik it is on the tip of this. Ini adalah dia punya application dia. You kena faham matematik, you kena faham teori. Kalau you faham teori, you tak pandai matematik, so you tak boleh jawab statik. You kena faham you kena faham matematik, then you kena faham the theory of static, then you can answer. Okay, hopefully you ambil sacrifice sikit masa you for this semester and also for second semester nanti untuk first year. Sacrifice sikit masa you main game kan. So student ni masalah dengan game lah. Kalau yang tak main game tu masalah dengan dia punya social media sosial dia lah. Dia nak upload content yang macam-macam. So sacrifice that time. Kalau satu hari
you spend a lot of time on Instagram, on Facebook for about 2 hours or 3 hours, make it less than that. Contohnya sebab tahun ni awak target nak dapat 3.5 and above kan. So dari sejam satu hari, you kurangkan dalam masa setengah jam je satu hari. Kan? You manage lah you punya time betul-betul. Sekarang ni memang susah nak manage time sebab you punya hiburan tu berada di tangan. Dulu saya belajar, hiburan saya tak ada di tangan. Saya kena pergi ke PC cafe kan. So sekarang ni masalahnya ialah hiburannya di mana-mana. But sesuai dengan keadaan awak adalah generasi baru yang boleh hadapi bermacam-macam rintangan kan. So hopefully I wish the best for you for this semester, and basically saya sangat lenient dengan saya punya markah. Selagi you jawab mesti ada markah. Okay. Let's go for the reading quiz. Enough for the bebel part on the reading quiz. Number 1, frames and machines are different as compared to trusses since they have A, only 2 force member, B, only 2 multi-force member, C, at least 1 multi-force member, and D, at least 1 2 force member. Apa benda ni? 1 2 force member, at least 1 2 force member. Apa benda ni? Truss kita belajar yang lepas. Sekarang ni kita belajar frame and machine. Kalau kita ingat truss, dia ada linkage kan, macam ni. Ni contoh truss saya. Okay, ni ada reaction force, ada A, B, C. Ada A, B, ada BC punya linkage, ada AC punya linkage. So ada 3 lah kat sini truss dia. Kemudian setiap truss ni, kalau kita study lebih sedikit, AB, dia ada 2 force, reacting force dia kat sini. Kat sini pun sama, reacting force dia. Okay. Since frame and machine are different, dia bagi tahu, as compared to trusses, since they have only 2 force member. Ni 2 force member, only 2 force member untuk truss. Only multi-force member, trusses ada multi-force. Nampaknya memang tak adalah, dia ada 2 force member saja. At least 1 multi-force member. Kemudian at least 1 2 force member. Only 1 multi-force member, at least 1 2 force member. Nanti you akan tahulah selepas kita pergi slide-slide yang berikutnya. Sama ada dia only 2 force member. Ni lah betul lah ni, only 2 force member. Untuk truss dia ada only 2 force member. Jadi saya record pakai saya punya software. Dia nanti nampak HD dekat you punya YouTube. Kalau saya pakai yang ini dia tak nampak HD. Sorry. Tak apa, no problem. Forces common, nombor 2 saya baca reading quiz. Forces common to any 2 contacting members act with dash on the other member. Adakah force common to any contacting member yang berlaku with equal magnitude but opposite sense, equal magnitude and the same sense, different magnitude and the opposite sense, different magnitude and the same sense. Apa maksud equal magnitude kat sini? Ialah jumlah nilai yang sama. Okey, kalau sini ada join, sini ada force ataupun truss, kita buatkan di FBD macam ni. Ada join tu. Okey, force common to any 2 contacting members act with equal magnitude but opposite sense, equal magnitude and the same sense, different magnitude, opposite sense and different magnitude, same sense. Same sense ni macam direction dia lah. Okay. So jawapan dia kat sini ialah mestilah di sini. Dia takkan berbeza kat sini. Okay. Right. Application. Frame are commonly used to support various external load. How is the frame different than a truss?
How is frame different than a truss? To be able to design a frame, you need to determine the force that join and support. Okay. Frame are commonly used to support various external load. Frame. Frame ni yang dimaksudkan ialah macam ni lah. Ni frame ni. It is different than truss. Truss ni selalunya load dia ialah bumbung dengan angin sahaja, hujan. Tapi frame bermacam-macam. Dia mesti ada external load. Mesti ada external load yang menjadi beban kepada dia. Sebagai contoh, frame ni dia angkat barang. Ni external load. Overly external load. Right? Itu adalah application of frame. Ini adalah machine. Machine like those above. There are in variety of application. How are they different from trusses and frame? Truss dia static. Frame dia static. Frame sama dengan truss, dia static, tapi frame dia ada external load, overly external load. Dia design memang untuk angkat barang. Macam tu. Dia design untuk angkat barang. Macam machine, dia berbeza. How can you determine the load at the joint and support? These forces and moment are required when designing the machine member. Sebabnya, untuk machine sebagai contoh sini, dia tulis A, nampak kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J kat sini. Ini boom ni, kita panggil arm ke, boom ke, boleh lah. Sama saja. Dia ada multi-force yang acting pada one joint. Pada satu truss tu, pada satu beam tu, dia ada multi-force yang acting kat dia. Nampak ni? 1, 2, 3. Dia ada external load kat sini. Sebab tu kita panggil machine. Okay? Dia boleh digerak-gerakkan. Dan dia fungsi dia hampir sama dengan frame. Tapi frame dia static. Machine dia boleh moving. Okay? Machine dia boleh moving. Alright? For example here, this is frame. Dia static dekat, dia fix dekat dinding. Frame. Dia fix dekat you punya ground to frame. Kalau machine dia tak fix dekat dinding ataupun ground. Dia fix dekat you punya mobile. Tak kira lah kereta ke, lori ke, big hoe ke, excavator ke. So, that is the machine. Okay. Frame and machine are two common type of structure that have at least one multi-force member. Dia ada at least one, sekurang-kurangnya ada one multi-force member dalam satu dalam member dia ni member ni bukan kawan-kawan tak member, tapi besi kawan tu. Besi ni panggil members of that besi lah. So kalau kita asingkan dia mengikut free body diagram, D dengan B ni dia jadi macam frame biasa. Dia ada dua force saja yang acting kat sini dan dua force acting kat sini. Dan kalau kita asingkan A, B dan C ni, dia satu besi yang panjang. Kemudian kita ambil dia punya free body diagram dia. So dia acting a lot of external load kat sini. Macam mana ni bentuk dia? Macam ni. Sorry, ini berbentuk begini dan ini ada satu bentuk begini. So A, B and C. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 load yang acting on the A, B, C. Sama juga dengan big hoe punya scoop ni. Okay, dia multi-force members. Multi-force member. Lebih daripada 2 tu multi-force lah. Okay. Kalau frame, kalau truss, dia hanya 2 saja kat sini. Right? Frame are generally stationary and support external load. Machine contain moving part and designed to alter the effect of force. Okay. Step
for analyzing frame or machine. Last one kita ada step analyzing using join, method of join. Kita ada method of section. Dua lah yang awak dah belajar. Method of join, method of section. And today kita nak belajar, nak analyze frame of machine. Macam mana? Sama saja basically. First, draw FBD of the frame or machine and its member as necessary. Kenapa as necessary? Kalau dia tak necessary, you jangan lukis lah free body diagram dia. Dia cuma tambahkan workload you saja. Okay? Lukis free body diagram yang berkenaan saja. Macam ni ada two members, two link. So lukis two link lah kat sini. Ni free body diagram ni untuk, dan free body diagram ni. Free body diagram ni sebelum saya teruskan analisis macam mana nak analisis frame dan machine ni, free body diagram ni next semester you akan belajar strength, subject strength dan subject dynamic. You akan lukis benda yang sama, free body diagram. So make sure awak faham. Tak faham tanya saya macam mana nak lukis free body diagram ni. Ni lah dia free body diagram ni, daripada bentuk asal macam ni jadi macam ni. Ni free body diagram untuk link AB dan free body diagram untuk BC begini. Okay, you akan apply benda ni next semester. Then you akan apply free body diagram on third year nanti. Second year you tinggalkan sekejap. Saya tengok dekat you punya curriculum structure. Kemudian fourth year of course you akan gunakan free body diagram. So the basic things that you kena faham. Okay, you kena faham. Mudah saja, jangan anggap dia susah. Okay, mudah saja. Kalau dia pin di sini, kalau dia pin di sini, you wujudkan dua reaction force. Kalau dia kat C, you tulislah CX ialah mendatar macam ni, dan Y selalunya kita letak vertical lah. Okay, CX dan CY. Dan kalau macam ni, link macam ni, FAB, kalau kita assume dia satu saja kat sini, one direction, dan kat sini kena opposite direction of that. Okay, you can expect ada dua link, ada dua reaction force kat sini, no problem. But kalau you lukis dua reaction dekat pin A, so you must have dua reaction dekat pin B kat sini. Okay, ada soalan? Kenapa satu, kenapa dua? Tak ada ni. Okay, sebab kat sini you boleh simplify. Sebab dia hanya dia angle dia ni you tahulah. Assume you tahu angle ni. Kalau you tak tahu, you kena splitkan dia kepada X dan Y. Okay. Kemudian identify any two force member. Identify any two force member. Two force member di sini. Kemudian note that force on contacting surface usually between pin and a member are equal and opposite. Equal and opposite. Sorry, ada pemadam. Pergi kat sini komen. Sorry. Pemadam. Inilah equal and opposite ni. Dia mesti nilai FAB yang you cari dekat titik A sama dengan FAB yang you cari dekat titik B. Okay, you hanya perlu sekali kira saja. You kira dekat sini, you kira nilai FAB kat sini, automatically you dapat force AB dekat sini pada opposite direction saja. So kalau sini positif, sebagai contoh, positif 10 Newton dan sini atas adalah negatif 10 Newton, right? Okay, dia opposite. For a joint with more than two members or external force, it is advisable to draw FBD of the pin. Case FBD of the pin. Pin tu kita ada external force dia lah. Kemudian develop strategy to apply the equation of equilibrium to solve for the unknowns. Look for ways to form single equation and single unknowns. Kenapa masuk dia kat sini? Look for a way to form a single equation and single unknown.
kat sini kalau ni dimasukkan kat sini lah. Develop a strategy to apply equation of equilibrium. Kat sini of course lah you akan gunakan summation of fx ataupun summation of fy sama dengan kosong. Kat sini you kena start dengan summation of moment pada mana-mana point, sama ada B ataupun C lah. You tak boleh pilih kat tengah-tengah, sebab tengah-tengah you tak tahu kat sini dia punya apa, dimension dia berapa, unless kalau dia bagi tahulah. So basically kalau you nak cari termudah ataupun single equation, you cari di mana reaction tu banyak kat situ. Sebagai contoh kat sini, antara B dan C kat sini, di mana banyak unknowns. Unknowns ni maksudnya saya CY, CX, FAB, itu unknowns lah. Kalau sini AX, AY, BX, BY. Kat mana location yang banyak unknowns, you letakkan dia sebagai titik point moment awak. Kalau kat sini, moment titik point C equal to 0. So then you akan dapat FAB directly. Okay? You akan dapat directly FAB sebab you tak involve CX dan CY. Kalau you ambil moment pada titik B, you ada CY kat sini. For this, you lucky lah sebab CX ni dia dekat line of your besi tu. Kalau dia keluar sedikit kat sini, so you ada macam-macam unknowns kat situ yang you nak kena kira. So basically, you cari paling banyak tempat unknowns tu, you letakkan dia point of moment. Kalau kat sini, in case of this one, C lah, moment pada C. So you dapat FAB, you darabkan saja dengan panjang BC, kemudian 2000 Newton ni darabkan dengan panjang di sini, L ni. So you boleh dapat FAB. Okay? Problems, baca ni. Problems are going to be challenging since there are usually several unknowns. A lot of practice needed to develop a good strategies and ease of solving this problem. Okay, to be honest, since saya macam rasa sedih sikit lah sebab bukanlah saya tak dapat view dekat YouTube, tapi saya sedih sebab bila student, saya assume macam tu lah, bila student tak tengok YouTube, selalunya student-student saya yang sebelum-sebelum ni, punya senior-senior, saya record tu, dia terus tengok balik kat mana yang dia boleh belajar sendiri. Okay, sebab zero view, tak ada orang tengok. So saya expect macam banyak yang study, mungkin study sendirilah, tengok buku yang saya upload ataupun ada beli buku. Problem are going to be challenging. Ni, problem are going to be challenging. You kena lot of practice. Jangan mengharapkan saya punya note saja. You kena ada lot of practice. Macam matematik. Matematik you tak boleh baca. You baca 5 tambah 5 betul 10. Once dia putar sikit, you pening. Sebab you tak practice. Okay? Sama juga dengan statik. Statik dia above sikit daripada you punya matematik tu. Okay? You kena practice, kemudian you kena ada matematik, sense of matematik dekat you punya jari. Okay? You kena a lot of practice. Kalau tak ada practice, nanti tak boleh jawab lah. Itulah dia punya consequence dia. You tak boleh jawab soalan. Selalunya test saya ataupun saya punya final saya sangat susah. Sangat susah. Tapi saya bagi markah mudah. Saya bagi soalan yang sangat susah, tapi saya bagi markah mudah. As long as dia lukis apa-apa saja, at least dia ada markah. Selain kalau dia tak tinggalkan kosong lah, saya mesti bagi markah. Kalau jalan dia tulis semua betul, dia punya markah, dia punya jawapan last dia tiada unit. Of course markah jalan semua ada, tapi markah kat unit tak ada. Itu saya. Selalunya basically kalau unit tak ada, salah semua. Sebab kita tak tahu apa benda yang you kira. Itu sebenarnya jurutera. Okay, itu sebenarnya jurutera. Tapi saya sangat lenient. Saya akan bagi semua markah. Kalau mana yang kurang kat situ saja tolak. Okay. Dan itu on the lenient part. On the hardest part ialah soalan saya sangat susah. Walaupun dia open book test. Test saya ni open book.
You boleh nak tengok YouTube ke, you nak tengok internet ke, any book ke you nak bawa. Waktu you test tu, saya tak kisah, tak heran. Sebab saya reka sendiri soalan saya. Okay. Dan soalannya susah. So, make sure a lot of practice. Saya bagi amaran kat sini bukan untuk takut-takutkan awak, tapi untuk motivate awak supaya belajar. Jangan tinggalkan belajar ni. Example, tujuan apa untuk belajar? Tujuan dia ialah kita dapat sponsorship. Okay, untuk first semester. Bukan untuk first semester, untuk the whole degree awak kita dapat sponsorship. Okay, ataupun you tak pilih sponsorship beasiswa kerajaan, tapi you fikir untuk convert PTPTN. So this is the subject that you should tackle. Okay, a lot of practice. Kalau dulu saya belajar, setiap hari saya ada jadual belajar saya, dan setiap subjek saya ada masa-masa dia. Contoh, awak ada ambil subjek fundamental agriculture, CAT, static, geometric, plant animal, matematik, co-curriculum tak masuk kot, foundation English. Saya tak tahulah co-curriculum macam mana sekarang dijalankan. Tapi kalau saya ada 4 subjek, so malam at least saya akan bagi 2. Satu subjek yang paling susah sekali, saya mesti study. Paling susah. Kemudian subjek malam tu, main subjek malam tu. Contoh main subjek malam tu ialah fundamental of agriculture. So you belajarlah fundamental of agriculture, you hafal mana yang patut. Kemudian by the end of that night, you ambil satu soalan static, you jawab. Yang ringan-ringan lah. Yang ringan-ringan. So bila you ada practice, you faham apa benda yang you tak faham. Bila you tak ada practice, you tak faham apa yang you tak faham. Okay. For example here, saya banyak bebel kan hari ni. Sorry. The frame support an external load and moment as shown. Ni the frame support external load and moment as shown. Ni external load. 400 Newton ni external load. Kemudian moment kat sini, nampak ni, 800 Newton meter. Ni adalah moment dia. Kemudian find the horizontal and vertical component of the pin reactions at C. Pin reaction dekat C sini, and the magnitude of reaction at B. Dekat B sini. Okay. So, dia punya plan dia ialah draw FPT of the frame BC. Kenapa kita pick this part of the frame? Sebab mudahlah. Instead of curve macam gini, susah nak kira kalau ada curve. Instead kalau you pakai komputer senang lah. Sekarang ni you nak guna tangan. So guna tangan lebih baiklah dia straight macam ni. Macam ni kan. Mudah untuk kira. Kita tahu dah dia vertical dan dia horizontal. Kalau macam gini you nak ambil sin, cos, tangent, leceh lah. Okay. Kemudian apply the equation of equilibrium and solve for the unknown at CB and B. Equation of equilibrium, saya ulang lagi sekali, ialah ini. Summation of fx, summation of fy, summation of moment pada mana-mana titik, saya letak dia tanda soal, equal to 0. Ini adalah equations of equilibrium. Okay, solve for C and D lah. Okay. Dan kalau nampak ni, dia ada given, find and plan. Kalau you nak jawab secara structure, dia membantu awak menyelesaikan soalan lebih baik lah. Dan dia membantu orang yang nak tanda awak punya kertas soalan. You buat macam ni. You tulis given, you lukis balik, kemudian lukis free body diagram dia, kemudian you tulis find dekat kertas soalan tu apa yang dia nak, reaction at C and reaction at B. So nanti you tulis menjawab soalan you, nanti you keep on tanya-tanya dia kan, nak cari apa sebenarnya. Kalau you tanya-tanya macam tu, you terus ada you tak baca balik soalan dah, you terus cari yang you dah tulis find tu, given apa, find apa. Ni apply untuk semua subjek yang akan datang. Okay, semua subjek yang akan datang. Strength,
dynamic. Apa lagi yang belajar? Electric nanti belajar fluid, thermodynamic and the rest lah. You try tulis given and find. Okay, dalam you punya kertas soalan. Kita tengok macam ni, macam mana dia selesaikan. Mula-mula dia lukis free body diagram on BC part. BC part ni B, bentuk dia macam L tu. So dekat C ada dua reaction, satu CY dan satu CX, dan satu dekat B. Dia ambil 45 degree terus direct ke B. Kerana ada external load kat sini 400 Newton dan 800 Newton meter pada titik sini. Dia tak bagi location dia. Kemudian start with moment pada titik C. Since it yield one unknowns. Kat sini lah since it yield one unknowns. Kalau you tengok biasa buat latihan, you terus beritahulah you nak ambil dekat C. Sebab kat sini hanya ada satu saja. So bila you buat satu equation moment of pada point C, you akan dapat basically satu unknowns. Satu unknowns tu ni lah FAB ni. So you akan dapat result dia terus. Kalau dua unknowns, possibly you tak boleh selesaikan persamaan tu. So you kena tunggu lagi equation yang akan datang. So you buat lah summation of fx ataupun summation of ffy. So baru you boleh selesaikan FAB. Okay. For this one, FAB sin 45 darab 1 sebab counterclockwise is positive. Counterclockwise is positive. For example, here FAB sin 45. Ni dia punya components dia. Ni FAB sin 45. Ni FAB cos 45. FAB sin 45 ni darab dengan 1 di mana dia rotate. So dia akan rotate macam ni. So positive sign. Okay. Kemudian FAB cos 45 darab 3, panjang dia 3, 2 tambah 1 3. Counter, bukan counter, clockwise. So dia negatif kat sini. Kemudian 800 Newton meter, ambil saja nilai ni, tak perlu darabkan dengan apa-apa, ambil saja nilai dia sebab dia dalam bentuk moment Newton meter. Kemudian tambah 400 darab panjang dia ni 2. Panjang dia ni 2, 400. So you equatekan dengan kosong. So you boleh selesaikanlah FAB dapat berapa? 1131 Newton. Kemudian you selesaikan summation of fx dan summation of fy. So you dapat 800 Newton dan 400 Newton. Senang kan? Ini nampak senang lah. Memang senang pun. Kemudian konsep quiz. The figure shows a frame and its FBD. Ini frame dia. Ini frame, ini free body diagram dia. Dua-dua ni. If an additional couple moment is applied at C. Sini saya nak tanya Aisyah ni, Siti Aisyah Dia kena pilih sini. Saya bacakan dulu soalan dia. The figure shows a frame and its FBD. If an additional couple moment is applied dekat C, dibulatkan kat sini, how will you change the FBD of member BC at B? Member BC dekat B. Sama ada you nak no change, still just one force FAB at B. Will have two forces BX, BY at B. Ataupun will have two forces and moment at B and will add one moment at B. Okay, jawapan dia dan sebab. Siti Aisyah, silakan. Jawapan dia A. Sebab lagu apa tu Aisyah?
Adik. Okey. Tak apa. Teruskan Siti Aisyah sebabnya. Ni nak faham, ni dia konsep. So kalau awak faham konsep sebab apa awak pilih A, bukan sebab bedal saja. Mesti ada sebab kan? Sebab apa ya? Tak tahu. Tak tahu. Maksudnya you tak pastilah sama dia betul atau tidak A tu. Ke you memang Ya. ke you memang bedal sajalah. Tak pasti. That's not good. Walaupun jawapan awak betul, no change still, just one force FAB at D. Okay, hanya satu force saja dekat B, walaupun you tambah moment kat mana-mana kat sini. Sebab FBD is FBD. Okay, FBD is FBD. Kalau you lukis ada moment kat sini, moment kat point tu je lah. So dia tak akan melibatkan kat point lain. Okay. Okay, thank you Aisyah. Seterusnya ialah Farah Regina. Be ready. The figure show a frame and its FBD. If additional force is applied at D, ada additional force apply dekat D sini. Sekejap. Saya buat dia force macam inilah sebagai contoh. DX. Force tu. Then how will you change FBD of the member BC? Member BC at B. A, no change, still just one force FAB at B. B will have two forces. C will have two forces at moment at B. And D will add one moment at B. Farah Regina. Yes, jawapan saya mungkin B. Mungkin. Sebab saya tak pasti. Sebab tak pasti. Farah Regina, jangan tutup mikrofon dulu. Saya tengah Bersembang dengan Sakinah. Tak apalah, saya nak dengar sembang awak, tak apa. mungkin jawapan saya B sebab dia dekat Jawapan dia apa? B tadi awak jawab? C? B. B, okey. Sebab? Sebab dia dekat member. Maksudnya additional force tu dekat member. Okey. Dekat member. So awak wujudkan BX dan BY dekat B lah. Alright. Jawapan dia betul juga. Sebab kalau tiada force DX ni, you can simply dapat buat macam ni. FAB ni. Okay. Kalau ada external load kat sini, you kena pecahkan dia. So that you punya equation of equilibrium nanti, you akan include nilai D kat sini. DX. Ni. So summation of Fx awak nanti you akan include Dx. Kalau you kekal dengan nilai ini, so you tak include dengan nilai ni. Okay, kalau you kekal dengan FAB at B ni, yang ini saja, so you akan eliminate, bukan you eliminate, you ignore ada external load kat situ. Okay, jawapan dia B. Nampak macam faham? Tak tahu Sakinah ataupun Farah yang faham. But minggu depan kita tahu siapa faham. Okay, sebab minggu depan, bukan minggu depan, hari Khamis ni kita ada quiz. Topik dia ialah topik trust and frame. Okay, yang saya ajar awak ni lah.
satu soalan saja. Soalan tu saya ambil daripada buku. Kita akan mula pada pukul pukul berapa sepatutnya minggu depan? Bukan minggu depan, Khamis ni ialah pada pukul 10.30. Saya bagi masa lebih kurang 45 minit sahaja. Okey, jawab kuis tu. Saya nak tengok siapa yang faham. Markah account dikira. Okey, tu first time lah. Kalau saya perlu PB lagi banyak, maksudnya elaborate lagi banyak, so saya kena elaborate lagi banyak lah. Kalau saya punya quiz tu okey, markahnya semua baik, kan, saya nampak macam tak ada copy and paste, saya tak kisah pun you nak copy and paste sebab dia efek kat diri awak. Dan saya nampak copy and paste tu, saya boleh pasti jawapan awak tu copy and paste. Dan saya tak tahulah siapa yang copy and paste. Tapi copy and paste ni, maksud saya copy and paste kawan-kawan awak lah. Sama-sama tak faham, ataupun sama-sama faham, ataupun seorang faham, seorang tak faham. So dia ada antara seorang tu rugi. Okey, ada seorang tu rugi. So baik, kena study sikit lah sebelum hari Khamis ni. Okey, untuk soalan ini, group problem solving, kita tak ada group. Macam biasa, dia tulis given. A frame support 50 kN load as shown. Macam ni. Puli ni, diameter dia ialah 1 meter. Kemudian radius dia 0.5 meter lah. Kemudian dia ditarik ke kanan 50 kN. Dari mana tali tu dia attach dekat member AC. Maksudnya dia tertarik lah macam tu. Okay. The reaction exerted by the pin. Find the reaction exerted by the pin at the frame members at B and C. B and C. Okay, kemudian plan dia ialah draw FBD of member B, C and another one for AC. Maksudnya kalau ada 3 member lah FBD you lukis. Okay, kalau 2 lah. Kat sini ada 2. A, C dan B, C. Right? Kemudian B, apply the equation of equilibrium to each FBD to solve for the unknowns. Think about strategy to easily solve for the unknowns. Think about the strategy to solve for the unknowns. First, dia lukis FBD dulu. Ni FBD untuk B dan C. Ni FBD untuk A dan C. Okay, garis lurus saja. Jangan kompleks-komplekskan lukisan awak. Kemudian selesaikan dekat AC dulu, applying equation of equilibrium to member AC. Carikan moment pada mana-mana tak kisah, sama ada A ataupun C, sebab dua-dua unknowns, dua-dua position unknowns, nilai unknowns dia yang sama, X dan Y, satu lagi CY dan CX. Okay, kat sini dia ambil moment pada titik A, so dia kira lah. So kat sini ialah counterclockwise is positive. Counterclockwise is positive. So CY pusing arah jam. So CY akan darab dengan 8. Arah jam negatif. Kemudian CX lawan jam, darab dengan 6 meter. Kat sini dapatkan CX darab 6. Kemudian ada 50 kN external load tadi. 50 kN darab dengan 3.5. Kenapa 3.5 bukan 4? Ni AC ni. Kat sini kalau nampak. Ni AC. Ni AC. Ni 2. Sini 2. Okay. Inilah dia. External load tu 50 kN. Okay, kenapa dia tak darab 4? Kenapa dia darab 3.5? Sebab dia di atas tali ni. Dia kena tolak radius tu, dapatlah 3.5. Okay. So 3.5 jarak daripada point A, darabkan. So you ada 2 unknowns, CY dan CX. You tak boleh selesaikan. So you keluarkan lagi satu equation summation of fx
equal to 0, which is mana-mana pada x direction you ambil lah. Cx, negative Cx tambah Ax equal to 0. Inilah dia. Okey, ni sign dia arah sini positif, tapi ini Cx ni arah ni kan, sepatutnya dia negatif lah, negatif Cx. Tapi Ax dia positif di sini, tapi kat sini tulis negatif, so dia terbalik. But anyway, sama juga nanti jawapan dia. So sini sepatutnya negatif, sini sepatutnya positif, berdasarkan sign dia. Tapi dia still betul. Okay, dia still betul berdasarkan sign sajalah. Kemudian summation of Fy equal to 0, di mana 50 kN arah atas positif. Kemudian minus Ay, sini positif, patutnya dia positif Ay. Kemudian minus Cy equal to 0. It should be that one. Okay, dia kena maintain yang ni, sign dia. Kalau tidak, salah nanti jawapan dia. Right? You tak boleh selesaikan pun, you tak boleh dapat Cy, you tak boleh dapat Cx, you tak boleh dapat Ax, sebab you ada tiga unknown, sorry, Cy, Cx, Ax. You ada berapa unknown? 1, 2, 3, 4. Okay, you ada 4 unknowns dan 3 equation. You tak boleh selesaikan. You kan ada 4 unknowns, 4 equation, baru you boleh selesaikan persamaan serentak. Ni matematik ni, matematik. Kalau ada 3 equation, 3 unknowns, you boleh selesaikan. Kalau you ada 4 unknowns, 4 equation, you boleh selesaikan. Kat sini ada 4 unknowns. Apa unknown kat sini? Ax, Ay, Cx, Cy. 4. Okay. Kemudian 3 equation. 1, 2, 3. You tak boleh selesaikan. You takkan boleh selesaikan guna kalkulator pun. Okay. Nak guna tangan pun, you pusing macam mana pun takkan boleh selesaikan. Itu konsep dia. Kalau dia ada 4 equation, dia boleh selesaikan. Okay. Kemudian, you ambil point, bukan point, members lagi satu, members B, C. You apply equation of equilibrium, selesaikan pada moment titik B. So, you boleh dapat Cy and Cx nanti. Okay. Disebabkan Cx ni pada line BC tu, so Cx tu diabaikan lah. Okay. So, negatif 50 kat sini, mana datang? 50 darab 2. Ni, pada point B kan. 50 darab 2, 1.5 panjang ni. Darab dengan, bukan darab, tambah dengan dia punya radius kat sini, 0.5, dapat 2 meter. Kemudian minus 50 lagi. Yang ini, pada point B. Pada point B, ni akan putar macam ni. Yang ni akan putar macam ni. So, dia counter untuk yang ini. Sign yang dibagi awal-awal. So, dia negatif and negatif. Okay, kemudian tambah Cy. Dia akan darab macam ni. Berputar. Darab dengan 8. 8 di sini. So, you immediately boleh dapat Cy berapa. Sebab hanya satu unknown, satu equation. Boleh dapat lah. Cy berapa. Kemudian Cx boleh dapat. Since kita dapat Cy, di mana Cy itu kita gantikan dengan di sini, you boleh dapat Cx. So, immediately you jawablah reaction dekat C ni. Sebab you dapat Cx dan Cy. You tak dapat B lagi. Bx dan By you tak dapat lagi. So, untuk Bx dan By, you selesaikan untuk ni, summation of Fx dan summation of Fy. Yang ini, summation of Fx dan summation of Fy. Untuk FBD ni saja. Okay. You jangan selesaikan kedua-duanya sekali. Summation of Fx ni, dia hanya untuk FBD yang you dah pecah-pecahkan tu. Okay, jangan kedua-duanya.
Alright. Sebab dekat setiap FBD you akan buat split summation of moment. Kosong ni pada mana-mana lah, tak ada soal. Sini pun sama, FBD yang sini pun sama. You buat summation of moment. Summation of moment mana-mana sama dengan kosong. Summation of fx sama dengan kosong. Summation of fy sama dengan kosong. Okay. You kena asingkan dia. Tapi nilai nilai yang you dapat unknowns tu you boleh ganti-ganti. You dapat, contohnya you dapat unknowns cy dekat sini, you boleh masukkan cy dekat sini. You dapat unknown cx kat sini, you boleh masukkan cx kat sini in order to find bx and by lah. Okay. Nilai force tu you boleh transfer. Tapi summation of fx tu you jangan combine. Okay. Summation of fx, fy, moment tu jangan combine untuk setiap FBD. Attention quiz. Tadi Farah sudah jawab. Siti Aisyah. Farah tu tadi tu dikira dengan Sakinah lah kan? Bincang. Sekarang ni saya nak tanya Siti Fatimah. When determining the reaction at joint A, B and C, what is the minimum number of unknown in solving this problem? 6, 5, 4 atau 3. Teruskan menjawab Siti Fatimah. Saya rasa 3. Siti Fatimah rasa 3 sebab apa Siti Fatimah? Sebab dia kata reaction at joint A, B and C. What is the minimum number of unknowns? Sebab apa tadi? Jawapan ni? Saya tak masuk telinga saya pula. Saya tak tahu apa tadi. Sebab apa? Awak pilih 3? Sebab dia dekat A, B dan C macam tu. Setiap satu tu satu force lah. Satu reaction force. Begitu ke? Siti Fatimah? Okey, tak apa Siti Fatimah. Saya rasa macam tu. Alright. Tapi jawapan dia salah. Jangan down. Markah tak dikira. Cuma pemahamannya masih low lagi. Okay. When determining the reaction at joint A and B, A, B and C, what is the minimum number? Ni maksudnya, kalau you lukis FBD sebagai contoh, FBD, ni saya nak Siti Fatimah jawab lagi tau. Ni A, B, B, C. So A ni ada berapa reaction? Tim. Oh, tim. Ya. Kat sini ada berapa reaction? Ni pin kan? 2. 2, okey. 2. Dekat B? B ada 1. B ada 1. Kenapa ada 1? Mungkin 2 tim. Saya panggil awak tim boleh tim. Kat rumah panggil apa? Boleh. Kat rumah panggil mah ke? Kawan awak panggil Kat Wang Hulu. dekat Wang Ulu panggil apa kawan-kawan awak? Fatimah, Siti, Timah. Okey. Siti Timah apa? Tak syok. Panggillah tim lah syok. Kata kunci dia di sini ialah Siti Fatimah, kalau awak nampak join kat sini, nampak join, kemudian dia pin. Pin, you wujudkan 2 unknowns. Sini pin, 2 unknowns. Sentiasa vertical ataupun horizontal lah. Okay, dia 2 saja. Kemudian you nampak join kat sini, 2 juga. Dia punya direction no problem. Directionnya biar saja kat situ. Okay, so at least kat sini you ada 6 A, ada 6.
Okay, Siti Fatimah ada tengok tak buku yang saya upload dekat Google Classroom tu? Kalau you nampak kat situ, kalau fix sebagai contoh, ini fix, you nak jadikan dia FBD, dia jadi 3 nanti kat sini. Sorry, jadi 3. You akan ada Y direction, you akan ada X direction, kemudian you ada moment untuk fix. So 3 unknowns, 3 reaction, 3 unknowns ataupun 3 reaction. Ni untuk fix. You nampak you nampak apa you nampak apa yang nampak dekat Wang Ulu tu, yang ditanam dekat dinding. Saya pun tak pasti yang tanam dekat dinding dekat Wang Ulu tu apa. Kemudian sebagai contoh lagi, pins tadi saya beritahu 2. Kalau macam gini, you ada beam ataupun besi diletak atas pin. Dia pinkan dia macam ni. Ni pin. So dia, you nak lukis FBD, dia akan jadi 2 unknowns ataupun reaction. Kalau dia roller, di sini roller, dia akan jadi 1 reaction dalam FBD awak. Ini yang ditanya ni. When determining the reaction at joint A, B and C, what is the minimum number of unknown solving this problem? Kalau you lukis FBD ni satu-satu ni, you akan dapat 6 unknowns. Okay. For the above problem, imagine that you have drawn a FBD of member BC. Ini saya nak Ahmad Syahmi jawab. Ada Ahmad Syahmi? Ahmad Syahmi ada ke? Ada, okey. Saya nak Ahmad Syahmi jawab soalan nombor 2 tau. Saya bacakan dulu. For the above problem, imagine that you have drawn a FBD of member BC. What will be the easiest way to write an equation involving unknowns at B? Apa yang mudahkan awak untuk mencari unknowns dekat B? Gunakan equation A pada moment pada point C, B moment pada point B, C moment pada A, dan D moment pada Y. Moment pada point C ke? Sebab kita dah tak payah kira dekat C tu, kalau kita ambil moment dekat C. yeah, Dekat C. pandai macam ni. Pandai So you nak cari unknown B, so you letak moment pada C lah kat sini. Okay, tanya. So you faham konsep. Konsep faham, so tinggal pengiraan saja. Okay, basically apa yang you belajar daripada Dr. Liu sampai ke saya nanti, ini sajalah. You faham konsep-konsep ni. Saya belajar ni waktu saya tahun 2004 saya belajar statik ni. Waktu tahun 2004 sampai sekarang dia still benda yang sama. Saya faham konsep saja. Datanglah buku tahun bila pun, konsepnya you faham selama-lamanya macam tu. Okay, macam ni lah sekarang. Kalau tahun 2003, sekarang dah berapa tahun dah kan saya tinggalkan. So as long as you faham konsep, anytime, anywhere, you boleh jawab. Alright, that's it for today. Exactly 1 hour saya ambil untuk terangkan frame and machine punya part. Now your part. Which part is you not understand? Which part is you not understand? Saya nak tanya sambil lah saya ambil kedatangan Ahmad Syahmi tadi faham. Awang faham Awang? Faham betul. Faham Awang faham di bahagian mana Awang? Semuanya. Bahagian bilangan reaction lah. Okey, mantap. Awang dah pernah masuk kelas belum? Masuk kelas mana? Masuk kelas lecture mengajar kat depan, Awang duduk bersama-sama rakan-rakan kat belakang. Belum kan? Belum. Okey, sem depan boleh jumpa kawan-kawan. Sekarang ni masa bergilat saja kan jumpa kan? Ya. Awang faham
Eva ada Eva. Eva. Dia drop. Oh, Eva drop je ke? Okay. Yelah. Saya yang bagi dia drop. Lupa pula. Idi. Boleh lah. Boleh lah Idi Okay. Jenny Chu tadi, you of course lah you faham kan? Ke you tak faham? Jenny Chu, sebab you dah 2 kali ambil. Bukannya sebab dia fail. Jenny ni dia daripada UPM. Kemudian dia dapat pengecualian kredit, tapi dia prefer nak ambil semula. Dia cakap dia suka nak ambil semula sebab ada boyfriend dia kot dekat kelas. Tapi saya nampak macam tak ada. Tahulah. Khairul Hanif ada faham? Sofa faham? Saya tak terangkan sofa kat sini. Sofa. Sofa. Okey, bahasa Inggeris lah tu. Okey. Saya terangkan sofa. Ku Ziyun. Anything you want to ask? Sekarang faham kan terlalu suatu yang nampak banyak latihan. Okay, good. That's a good answer. You kena banyak buat latihan. Afiq ada Afiq? Ada saya. Mama Afiq. Faham tak Afiq? Masih kurang answer. Masih kurang, okay. Kat mana yang kurang? Tak tahu. Rasanya macam semua tu. Apa dia? Rasanya macam semua tu. Okay, macam semua ni masalah besar ni. Minggu depan kita ada quiz. Bukan minggu depan, Khamis ni ada quiz. So make sure buat latihan sikit. Soalan dia soalan dalam buku. Soalan dalam buku. Buku boleh ada dekat Google Classroom kan? Ada kan semua kan? Boleh baca kan? Ni, chapter 6 ni, you pilih saja mana-mana yang you nak buat. Tapi saya akan cari soalan yang susah-susah lah kat sini. Okay? You try lah buat yang mana you nak. You faham soalan tu, ataupun you tak boleh nak jawab soalan tu, you tanya saya siap-siap. Nanti quiz senang lah sikit kan? Okay? You tanya. Tapi you tanya saya, tunjuklah soalan senang-senang sikit. Taklah banyak saya nak mengira. Tunjuk soalan senang. Soalan susah memang susah lah saya nak jawab. Kita kata Haris ada Haris? Ada doktor. Haris buat apa Haris? Tengah buat apa? Tengok nota. Okey. Saya duk bersembang je sekarang ni. Jangan rasa bersalah pula. Oh, tak ada. Amirun? Ada doktor. Amirun ada. Faham tak apa yang saya ajar? Boleh lah, tapi kena buat banyak latihan. Ya, Amirun. Awak rasa saya banyak bebel tak? Biasa je. Ya ke? Kalau awak jumpa saya face to face kan, lagi banyak saya bebel tau. Saya nampak kuku awak panjang, nanti saya cakap janganlah bela kuku. Macam tu lah. Semua benda saya bebel. Ikmal ada Ikmal? Ikmal? Ada doktor. Ada, Ikmal ada. Ikmal di mana Ikmal? Di Wang Ulu. Di Wang Ulu. Okey Wang Ulu. Okey je lah ni. Okey je lah. Okey. Kalau kunci tertinggal dalam bilik kan, jangan panjat tau. Okey. Jangan panjat. Pergi kat bawah tu, tanya dengan warden ke. Ada warden ke? Saya tak pastilah. Wang Ulu saya tak pernah pergi Wang Ulu. Tapi kes orang, bukan kes orang, kes student jatuh sebab dia panjat dari tingkap. Kunci dia tertinggal dekat dalam bilik. Kemudian saya tak tahu sekarang ni dia dah letak grill ataupun tidak. Dia try masuk daripada belakang. Kemudian student tu jatuh, dia meninggal. Saya tak tahu blok mana, tapi di dalam surat khabar lah. Kita orang pun tahulah benda tu. So jangan panjat. At least biarlah awak rasa nak terkencing tu, awak pergilah bawa awak lelaki kan.
Kalau perempuan pun sama, jangan panjat tumpang rumah kawan awak ke. Jangan panjat. Tak ada benda yang macam ni. Betul. Dekat Unimed malah, kat Wang Ulu lah. Bukan kat tempat lain. Kat Wang Ulu tu. Jangan panjat. Kalau awak dari mana-mana nak terkencing sangat lah apa, pergi bilik kawan awak, pergi cari botol ke apa ke. So jangan panjat. Yang penting jangan panjat. Okey? Jangan membahayakan diri awak. Muhammad Syazwi? Muhammad Syazwi tak dengar kot. Jadi dia ni juga. Oh ya, betul. Saya duk panggil buat apa kan. Tadi Darshini ada Darshini sentiasa tak nak. Ada. Oh ada, mikrofon sudah okey. Tadi kita dengar. Okey. Tadi dia keluar sebab lain tadi. Alright. Thank you Darshini. Siva Nelson? Siva, are you there? Zati tadi ada. Zati ada nak tanya Zati?